Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya Muhammad bin Saidin, ID pelajar saya 2020 05 SI 020003 dalam program Ijazah Sarjana Muda Keselamatan dan Penguatkuasaan. Tajuk saya pada petang ini ialah masalah etika mengenai privasi di platform media sosial. Etika dikenali atau disebut sebagai falsafah moral. Ini adalah mengenai disiplin yang berkaitan dengan apa yang baik secara moral dan apa yang buruk dari segi moral, serta apa yang salah secara moral dan salah dari segi moral. Sementara itu, morality merujuk kepada standard yang ditetapkan oleh orang yang membolehkan mereka hidup bersama dan damai bersama. Ini juga menentukan apa yang mereka anggap boleh diterima dan tepat. Kedua-dua ini dapat dibezakan dengan beberapa perkara seperti etika dipengaruhi oleh organisasi, profesion, bidang dan lain-lain. Sementara itu moral juga dipengaruhi oleh perkara-perkara seperti agama, budaya dan juga masyarakat. Ini bermaksud bahawa etika berkaitan dengan pekerjaan profesional dan moral tidak sama seperti yang berkaitan dengan pekerjaan profesional. Mengenai cadangannya untuk mengekalkan diri, mengelakkan diri daripada penggodaman akaun, peniruan identiti, pengerjakan dan gangguan, perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah menggunakan pengesahan berbilang faktor utama. Kemungkinan seperti contoh pengesahan pelbagai faktor biasanya terdapat daripada email, media sosial dan laman web yang memerlukan log masuk. Gunakan ciri itu yang menggunakan ciri itu. Kerana sebelum anda log masuk ke akaun anda mesti terlebih dahulu mendapatkan kod atau mengesahkan akses dengan komputer kedua. Sekiranya ada yang cuba masuk ke akaun anda tanpa mempunyai akses ke komputer sekunder anda yang biasanya merupakan telefon anda, mereka tidak akan dapat menyelesaikan pengesahan. Selain itu, ciptakan jawapan soalan keselamatan. Ini juga perlu kerana mereka sebelum anda ingin log masuk ke akaun pribadi anda, laman web itu sendiri akan menanyakan soalan dan jawapan keselamatan. Jadi ini benar-benar sangat membantu. Soalan yang jawapan keselamatan ini menjadikan penggodam sukar untuk log masuk ke akaun anda kerana mereka tidak mengetahui soalan dan jawapan keselamatan anda yang anda cipta sendiri. Ringkasnya, orang mungkin menggunakan media sosial untuk berhubung dan saling berhubung dengan mudah, namun pengguna terdedah kepada ancaman privasi akibat penggunaan perkhidmatan media sosial seperti laman rangkaian sosial. Sebilangan besar pengguna tidak menyadari ancaman privasi dan keselamatan yang mereka hadapi di dunia dalam talian. Walau bagaimanapun, maklumat yang dikongsi media sosial masih rentan untuk dilihat oleh khalayak yang dimaksudkan dan tidak disengajakan di seluruh dunia. Ini ditambah dengan faktor bahawa orang sering menyiarkan maklumat mengenai kepribadian mereka tanpa dipaksa. Kesannya pengguna media sosial adalah pencipta publicity mereka sendiri. Oleh itu, setelah diperhatikan bahawa kebimbangan privasi sangat lemah di laman rangkaian sosial dan usaha pengguna untuk membuat perubahan yang sesuai, padahal privasi media sosial mereka jauh lebih rendah daripada bentuk operasi keamanan lainnya. Di samping itu, banyak pengguna media sosial tidak mempunyai susunan teknikal dan oleh itu mempunyai tahap kebimbangan privasi yang rendah kerana kandungan mereka sendiri. Memandangkan adanya undang-undang dan peraturan yang bertujuan melindungi maklumat pengguna dari kejahatan semacam itu, individu harus berhati-hati dan share maklumat yang mereka kongsi itu di media sosial sehingga menjadi umum setelah dibagikan. Sekian dan terima kasih.